Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف ننادي من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور العلم والمعرفة وأخرجنا من ظلمات الشك والجهالة وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, malam ni kita dapat kembali menyambung pengajian kita. Iaitulah pada muka surat 85. Muka surat 85. Masih lagi berkaitan tentang surah. Berkaitan tentang surah-surah yang disunatkan kita membacanya. Ada kalanya disunatkan bagi makmum, lebih-lebih lagi bagi imam. Begitu juga untuk orang yang munfarid, orang yang sembahyang sendirian. Sebelum ni lepas pada pengajian yang lalu berkaitan masalah-masalah dengan surah-surah sama ada pada sembahyang fardu, sembahyang sunat, sunat yang disunatkan berjamaah, juga sunat yang tidak disunatkan berjamaah. Ada yang dibaca secara jahar, secara kuat, ada yang dibacakan secara perlahan. Itu dah lalu untuk beberapa pengajian yang lepas. Hari ini masih lagi berkaitan tentang surah yang sunat dibaca. 85. Surah-surah yang sunat dibaca. Surah yang sunat dibaca. Sunat baca. Jadi kalau dalam hati tidak dinamakan baca, baca dengan mulut, dengan lidah. Kalau dalam hati dinamakan sebagai ijra', kita lalukan aja. Lalukan. Kita baca Fatihah dalam hati, kita sebut sebagai baca. Tapi kalau bahasa Arab disebut sebagai ijra', melalukan, kita lalu dalam hati. Baik. Tapi kalau dalam hati, bacaan-bacaan ni dari dalam hati, yang kalau bukan datang daripada mulut dan lidah, dia tak ada makhraj dia. Tidak ada makhraj dia, tak ada. Baca dalam hati Fatihah daripada mula sampai habis. Begitu dengan surah. Surah-surah yang sunat dibaca. Ini bacaan yang boleh mendengar telinga sendiri. Tengok ini sama ada bagi imam ataupun bagi makmum ke umpamanya. Bagi salat subuh dan zuhur sunat dibaca surah yang panjang dan menjelaskan hukum-hukum khusus, yakni pada surah-surah zuhur umpamanya ataupun subuh. Bagi salat subuh dan zuhur sunat dibaca surah yang panjang, disebut sebagai tiwalul mufassal, ya, tiwalul mufassal, iaitulah surah-surah yang panjang mufassal yang menjelaskan hukum-hukum khusus pada adanya surah-surah yang akan disebutkan di depan nanti. Tapi biasanya zuhur orang tak panjang. Zuhur tak panjang. Sunat. Siang ni orang bekerja-kerja. Orang bekerja-kerja, nak kerja, nak makan, nak rehat. Jadi tak panjang.
Subuh sama juga, disunatkan surah yang panjang. Tak panjang juga, sebab bekerja-kerja juga, nak pergi kerja, nak hantar itu, nak hantar anak, nak hantar cucu, nak hantar isteri pergi kerja, nak pergi sekolah lah mula. Yang tak ada apa urusan pun kadang tak nak panjang juga. Tak nak panjang juga. Pagi-pagi cuti umpamanya, contohnya pagi cuti pagi Sabtu, pagi Ahad, tak panjang juga. Ini terserah pada imam lah. Kalau berjemaah terserah pada imam. Disunatkan bacaan yang panjang. Tapi panjang yang akan disebutkan di depan nanti. Panjang yang sederhana, bukan yang terlalu panjang. Kalau surah Sajdah, kita sebut sebagai surah Sajadah tu, bagi kita panjang lah. Lebih kurang macam tu lah. Ataupun pendek-pendek sikit. Pendek-pendek sikit. Itu kalau pagi Jumaat Kalau pagi Jumaat. Tapi kalau pagi-pagi biasa, taklah sepanjang surah Sajadah. Baca je lah. Tak sepanjang surah Sajadah. Tapi hari Jumaat depan ni, lusa 16 September, hari Malaysia, cuti. Bacalah surah Sajdah. Rakaat pertama, rakaat kedua surah Al-Insan. Kalau untuk sembahyang Jumaat pula, hari biasa-biasa Jumaat tak cuti, lusa Jumaat cuti. Disunatkanlah, kebiasaan disunatkan pada Jumaat ni, pada rakaat yang pertama suratul Jumu'ah, surah Jumaat. Rakaat kedua surah Al-Munafiqun. Bawalah, hari Jumaat ni cuti, tak kerja. Ataupun rakaat pertamanya Sabbihi isma rabbikal a'la, surah Al-A'la. Rakaat kedua surah Al-Jathiyah. Ghashiyah, bukan Jathiyah, surah Al-Ghashiyah. Tapi jarang orang bawa. Jarang bawa rakaat pertama surah Jumaah, rakaat kedua surah Al-Munafiqun. Kalau surah Al-A'la dengan surah Al-Ghashiyah yang tu biasa jugalah. Tapi tak ramai juga pun, tak ramai. Jadi Allah Ta'ala bagi kesempatan cuti hari Jumaat ni, gunakanlah sebaik-baiknya. Pada pagi itu ada sujud sajdah, kalau dibacakan surah Sajdah, bacalah bila lagi nak ambil kesempatan. Baik. Bagi asar, jadi kalau 5 waktu sehari semalam, subuh dan zuhur panjang berbanding 3 yang lain. Bagi asar dan isyak pula, sunat dibaca surah sederhana panjang. Asar dan isyak sederhana panjang. Nanti ke depan nanti disebut contoh-contoh surah. Hukum sunat ini sunat ni bagi zuhur dan subuh panjang, asar dan isyak sederhana panjang. Sunat bagi imam adalah terikat dengan redha makmum, seperti mana disebut di dalam Majmu' Imam Nawawi. Imam Nawawi sana sebutkan. Tapi jangan terlalu panjang lah. Panjang yang sederhana. Sekira-kira tidak menjemukan makmum, tidak meliarkan makmum, dia tak boleh. Pernah peristiwa berlaku, Sayyidina Mu'adz bin Jabal, dia jadi imam isyak rakaat pertama saja baca surah Al-Baqarah. Sebahagian lari, mana boleh tunggu. Surah Baqarah rakaat pertama 2 juz lebih, 286 ayat. Rakaat kedua Al-Imran pula. Lari. Cerita dia adalah sikit, cuma akhir sekali bila ada mengadu, Rasulullah dapat tahu, Rasulullah panggil Mu'adz bin Jabal. Rasulullah nasihat dia supaya jangan meliarkan manusia dengan surah yang panjang-panjang. Lama kali orang tengok Mu'adz malah ikut dia, panjang sangat. Gitu. Rasulullah pesan kepada Mu'adz, bila kanya mengimamkan manusia,
Faqra bisabbihi isma rabbikal a'la. Bacalah. Dia sembahyang Isyak. Tiba-tiba baca surah Al-Baqarah rakaat pertama. Rasulullah kata bacalah. Sabbihi isma rabbikal a'la. Yakni surah-surah lain juga yang seumpama lebih kurang panjang macam tu kalau Isyak. Dan pada rakaat kedua, hal ataka hadithul ghashiyah, Rasulullah suruh baca macam tu. Ataupun surah yang lebih kurang panjang dengan kedua-dua surah tu. Tak kira lah. Kalau baca yang tu lah. Surah tu yang Rasulullah suruh pesan kepada Muaz bin Jabal, ataupun apa-apa surah yang lebih kurang panjang. Macam tu lah rakaat kedua dan ketiga. Begitu juga dengan imam. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu panjang. Jangan terlalu lambat sangat. Sederhana. Rasulullah dah ajar kita kaedah sederhana tu sebaik-baik urusan. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan, urusan itulah yang pertengahannya, yang eloknya. Orang yang sihat boleh ikut, orang sakit pun boleh ikut, orang cepat boleh ikut, orang lambat pun boleh ikut. Jadi kalau nak bawa yang panjang ni dengan redha adalah terikat dengan redha makmum seperti mana disebut dalam Majmu' Imam Nawawi. Kalau nak panjang boleh tak? Ni makmum apa? Makmum yang biasa berjamaah. Makmum yang biasa berjamaah. Setuju? Setuju okeylah. Kalau setuju tak boleh lah, tak larat. Lama-lama sangat. Bawa yang sederhana okeylah. Sederhana panjang okey. Tapi kalau nak bawa yang panjang lah. Termasuk jugalah tasbih di dalam rukuk dan sujud umpamanya. Kalau nak dibacakan doa-doa di dalam rukuk, sujud, tasbih 11 kali umpamanya, kena dengar redha makmum. Setuju tak kita tasbih 11 kali dalam rukuk dan sujud? Makmum yang biasa okey, setuju. Setuju. Kalau setuju okey, tak ada masalah. Setuju tak kalau rakaat sujud yang terakhir kita panjangkan sikit sebab nak berdoa di situ. Makmum yang biasa berjemaah okey, setuju. Panjang sikitlah, jangan panjang lama sangat. Setuju, boleh. Kalau nak panjang lebih daripada biasa, kena syarat redha makmum yang biasa berjemaah. Bagi maghrib pula sunat dibaca surah yang pendek kerana hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i berhubung dengan perkara tersebut ada disebutkan. Sembahyang subuh, sembahyang zuhur panjang, sembahyang asar, sembahyang isya sederhana. Maghrib pula dibaca surah yang pendek. Kena riwayat hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i berhubung dengan perkara tersebut. Zahir daripada, nyata daripada kata-kata An-Nawawi, subuh adalah sama dengan zuhur. Kalau ikut secara lahiriahnya nampak zuhur tu sama dengan subuh. Tetapi sunat dibaca pada zuhur surah yang hampir dengan surah panjang seperti mana disebut di dalam Ar-Rawdah. Cumanya dalam Rawdah kita Imam Nawawi juga, Rawdah Imam Nawawi sebut makni zuhur tu tidaklah sepanjang subuh. Panjang juga tapi tidak sepanjang subuh. Maknanya kesimpulannya kalau daripada 5 waktu sehari semalam, subuh yang panjang. Berbanding surah-surah yang nak dibacakan, surah mana paling panjang sekali untuk dibacakan daripada 5 waktu subuh? Nombor 2-nya tu zuhur. Zuhur pendekkan sikitlah. Panjang yang tidak terlalu panjang seperti subuh. Yang tu Imam Nawawi sebut di dalam Ar-Rawdah. Kita Imam Nawawi juga. Tapi apa pun bersederhanalah, bersederhana. Jangan sampai menjemukan makmum. Jangan terlalu ringkas pula. Terlalu ringkas pun makmum yang suka ibadat tak suka juga imam jenis macam tu. Makmum yang suka ibadat, imam ringkas sangat. Tak best lah, ringkas sangat. Itu kalau dalam sembahyang. Kalau di luar sembahyang pun lebih kurang macam tu jugalah. Kenalah imam makmum.
Lepas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar 3 kali, la ilaha illallah 3 kali, contohnya Al-Fatihah terus. Tasbih tak ada, apa pun tak ada. Wah, ayatul kursi pun tak ada contohnya. Imam ni wirid pun malas kan. Subhanallah, la ilaha, Allahu akbar pun tak ada. Malas. Jadi biarlah imam itu menjadi ikutan, menjadi contoh dan boleh mendidik. Nak didik masyarakat, nak didik generasi. Kalau kita tak buat macam tu, generasi akan datang terus meninggalkan. Tinggalkan. Anak-anak kecil tak biasa. Anak kecil tak biasa berwirid dan sebagainya. Baik. Itu contoh, sama ada di dalam maupun di luar sembahyang. Hikmah. Kenapa ya? Apa hikmahnya? Ada tempat-tempat tertentu pada sembahyang, waktu-waktu tertentu dipanjangkan, ada waktu-waktu tertentu dipendekkan surahnya. Hikmah sunat membaca surah-surah seperti di atas. Ada yang panjang, ada sederhana panjang, ada yang pendek. Kerana waktu subuh panjang. Waktu subuh panjang. Jadi panjang. Orang dulu rasa panjang lah. Mereka rasa panjang. Orang sekarang ni lebih terburu-buru. Wa kana al-insanu ajula. Lebih terburu-buru sekarang. Kejar sini. Makin kejar makin tak cukup masa. Tak? Makin kejar makin tak cukup masa. Makin kejar makin tak cukup masa. Orang dulu tak apa. Orang dulu kerja pun tak jauh, kerja sendiri. Kerja sini, kerja kat mana? Kerja kat Putrajaya. Nak kena kejar masa, saya berjaya. Kerja kat mana? Kerja kat Tanjung Malim. Umpamanya, sama nak kena kejar masa. Ikut waktu subuh tu. Kalau kita sekarang subuh 5.57 dah sekarang. 58, 57 macam tu lah. Tak? Subuh 57, 58. Terbit matahari 7, 3 minit ni. 7, 3 minit. Sejam lebih ya? Tapi kalau untuk bersembahyang cukup. Ya? Cukup. Bukanlah terlalu panjang. Tapi ada juga orang yang salah faham. Dia tak dapat membezakan panjang dan pendek. Dulu pernah sekali dekat tempat saya hari Jumaat. Biasanya hari Jumaat ni imam saya sendirilah dengan imam lain biasa bacakan surah Al-A'la rakaat pertama, surah Al-Ghashiyah rakaat yang kedua. Sekali-sekala bawa surah Al-Jumu'ah. Tapi bawa surah Al-Jumu'ah, tak bawa pun surah Al-Munafiqun. Surah Jumu'ah dalam 2/3 pada rakaat pertama, 1/3 lagi itu pada rakaat yang kedua. Jadi adalah lepas-lepas pada itu Nazir ada bercakap dengan saya. Dia kata, Ustaz, ada orang mengadu, Ustaz bawa sembahyang Jumaat baca surah panjang. Ustaz bawa baca surah Al-Jumu'ah tu surah panjang. Dia kata ada orang nak kerja. Ada orang cakap macam tu ke? Ada orang cakap macam tu. Saya tak naklah sebut nama. Saya jawab dekat Nazir, orang yang mengadu tu dia tahu tak surah Jumaat panjang mana? Surah Jumaat tu saya bagi 2 pun. Rakaat pertama saya ambil lebih kurang 2/3. Rakaat kedua saya ambil lebih kurang 1/3. Rakaat kedua start mula daripada ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salah. Rakaat kedua. Kau kata kalau tengok biasa bawa sabbihisma rabbikal a'la dengan surah hal ataka hadithul ghashiyah pada dua-dua rakaat tu, kalau dari segi baris 19 baris. 19 baris. Bilangan ayat berbezalah, tapi barisnya 19 baris. Kalau surah Jumaat saya tengok 19 baris juga.
Jadi orang nak mengadu ni dia kena tengok dulu. Jangan dia rasa panjang kan. Padahal sama aja. Sama aja. Dia tengok. Kalau dari segi bilangan ayat lah, itu baris. Bilangan ayat lebih banyak lagi 2 surah Subbihisma rabbikal a'la dengan hal ataka hadithul ghasyiyah tu lebih banyak ayat, bilangan ayat berbanding surah Al-Jumu'ah. Dari segi baris sama 19 baris. Tapi orang yang nak mengadu, nak komplain tu dia tak tahu dulu dia katanya. Mungkin dia tak biasa sangat bawa kot Subih apa surah Al-Jumu'ah. Kalau macam ni hari Jumaat ni cuti, bawa rakaat pertama surah Al-Jumu'ah, rakaat yang kedua bawa surah Al-Munafiqun, yang tu yang disunatkan. Begitulah. Tapi kita jawab secara elok lah. Dia tak tahu nak bandingkan mana panjang mana pendek. Dia rasa macam panjang je. Baik. Padahal kita bagi 2 pun. Baik. Jadi hikmahnya begitulah. Macam subuh ni waktu dia panjang 1 jam lebih. Bukanlah sembahyang sampai sejam pun. Tak sampai sejam pun. Panjang pun panjang bagi kita lah, ya. Sebagai panjang yang sederhana, bukan terlalu panjang pun. Waktu subuh panjang. Dan solat hanya 2 rakaat. Lagi pula 2 rakaat. Bukan 4 rakaat, 2 rakaat. Jadi pada 1 rakaat bawa panjang sikit pada sembahyang-sembahyang lain. Rakaat kedua gitu juga panjang sikit pada rakaat-rakaat yang lain. Kenapa? Dia 2 rakaat. Maka baik dipanjangkan kedua-dua rakaat itu. Itu antara hikmah dia. Sebab dia 2 rakaat saja. Jadi 1 rakaat tu bawalah panjang sikit. Rakaat kedua buat panjang sikit. Ini kerana dia hanya 2 rakaat saja. 2 rakaat untuk 1 jam lebih. Yang lain tu 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Habis. Waktu maghrib pula sempit, pendek. Ini kalau pada fatwa Imam Syafi'i, qaul qadim dengan qaul jadid ada beza. Ada beza. Tapi yang kita amalkan pada hari ini, yang difatwakan oleh Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah, kita amalkan qaul qadim. Dia amalkan qaul qadim. Dalam mazhab Syafi'i kita, dalam mazhab Syafi'i kita disebutkan oleh Imam Nawawi dan ulama-ulama lain, dia kurang ada 19 masalah masih difatwakan dengan qaul qadim Imam Syafi'i. Yang lain semua kena pegang kan qaul jadid. Masih Imam Syafi'i di Qahirah Mesir. Fatwa-fatwa dia yang terbaru. Kebanyakannya kena beramal, kena pegang apa yang difatwakan oleh Imam Syafi'i qaul qadim ni. Cuma ada lebih kurang 19 masalah. Ya, dia datangkan hujah nas dan dalil oleh Syafi'iyah, ashabu Syafi'i, terus diamalkan walaupun dia qaul qadim. Antaranya waktu maghrib. Antaranya waktu maghrib hingga hilang syafaqul ahmar, hingga hilang cahaya kemerah-merahan di sebelah jatuh matahari sana, sampai hilang cahaya kemerah-merahan di kaki langit sana. Kalau qaul jadid Imam Syafi'i tak lama pun, waktu ambil wudu, kalau ada sunat, kemudian solat maghrib umpamanya, lepas tu selesai. Tak lama pun. Tak lama pun. Ini dia salah satu di antara 19 masalah disebutkan oleh Imam Nawawi yang dipegang oleh ashab Syafi'iyah yang terus difatwakan dalam mazhab Syafi'i. Sebab kita amal hari ni waktu maghrib, iaitulah qaul qadim, bukannya qaul jadid. Qaul jadid pendek aje. Lebih kurang dalam setengah jam lebih itu je. Kalau ikut qaul jadid waktu maghrib. Kita amalkan sekarang ni, kalau waktu sekarang lebih kurang sejam 9 minit lah. Maghrib hingga isyak lebih kurang 1 jam 9 minit. Maghrib hingga ke isyak, waktu maghrib lah. Pendek. Sempit. Maka waktu maghrib, maka baik dibaca surah-surah yang pendek. Baca surah-surah yang pendek. Jadi waktu tu pun orang masih bersibuk-sibuk dengan urusan siang ni, sibuk mandi, sibuk itu nak kemas diri dan sebagainya. Dan dengan waktu yang agak pendek. Maka dibacakan surah-surah yang pendek. Waktu zuhur, hikmahnya lagi. Asar, zuhur dan asar dan isyak panjang waktu dia. Tetapi
Salat-salat tersebut juga panjang, iaitu 4 rakaat. 4 rakaat. Yang 4 ni, yang 3 ni, keempat ke ketiga-tiganya mempunyai 4 rakaat, ya, Zuhur, Asar dan Isyak. Oleh kerana waktu 3 solat itu panjang, Isyak sampai mana? Sampai nu, sehingga sebelum terbit fajar. Berapa jam? 8 8.23 kan? 8.23 8.23 kan? 24 9 10 11 12 1 2 3 4 5 9 jam lebih. Lebih kurang 9 jam setengah. Lebih kurang 9 jam setengah. Lama Isyak. Itu pun tak sepanjang subuh kan pun. Surah yang dibaca kan, yang disunatkan baca, tidak sepanjang subuh kan. Kalau Isyak panjang. Begitu juga Zuhur. Zuhur berapa jam? Sekarang lebih kurang 3 jam ya Zuhur. Zuhur sekarang lebih kurang 3 jam. Ya. Zuhur 1.12 sampai 4.12. Dah. Asal 4.12. 3 jam. Lebih kurang 3 jam. Asar pun tak lama tak? Tak lama. Tapi dikira apa? Panjang. Berbanding dengan waktu subuh tu. Subuh sejam lebih je. Maghrib pun sejam lebih sikit. Asar pukul 4.12 sampai tu 7.24 7.25 macam tu. 7.15 7.15. Itu hikmahnya. Ketetapan tentang panjang pendek surah pada solat-solat tertentu. Oleh kerana waktu 3 solat itu panjang dan rakaatnya juga panjang 4 rakaat, maka sunat membaca surah yang sederhana. Baca surah yang sederhana. Itu kaedah yang terbaik, supaya tidak menjemukan orang, meliarkan hati orang. Kerana baik, kecuali Zuhur. Zuhur disuruh panjang, lebih kurang macam subuh. Ini yang asal lah. Tapi biasanya Zuhur tak panjang sangat pun. Tak panjang sangat pun. Kerana disunatkan membaca surah yang hampir sama dengan surah panjang. Hampir-hampir macam surah subuh. Tak panjang mana? Kalau imam tu bacaannya bacaan yang fasih, seorang yang fasih bacaannya tak panjang pun. Sedap je. Itu sebabnya si imam tu ciri-cirinya suaranya baik, punya lidah yang fasih, bacaan yang elok. Jadi tak menjemukan orang. Ni baca surah tak panjang pun. Suratul Lail, wal laili idza saja contohnya, atau wadduha, tapi tak apa sedap. Lepas tu lambat pula tu. Orang pun rasa panjang. Rasa panjang. Al-Syekh Abu Muhammad di dalam Al-Mukhtasar dan Al-Ghazali di dalam Al-Khulasah dan Ihya. Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini di dalam Al-Mukhtasar dan Al-Ghazali dalam Khulasah dan Al-Ihya mengecualikan solat subuh ketika musafir. Jadi Imam Abu Muhammad dan juga Imam Ghazali ada menyebutkan mengecualikan subuh biasanya baca panjang, tapi kalau dalam semasa musafir dikecualikan. Pendapatnya oleh Imam Syekh Abu Muhammad dan juga Imam Al-Ghazali. Sunnahnya yang ialah pada rakaat yang pertama dibaca qul ya ayyuhal kafirun, pendek ya. Dan pada rakaat yang kedua surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Ini untuk subuh bagi musafir. Musafir gitulah, ada rukhsah rukhsah asal ni. Diberi keringanan, diberi sedikit kelonggaran. Tapi kalau tak ada ganggu musafir, nak bawa macam biasa pun okey je. Lebih-lebih lagi kalau musafir sendirian. Kalau membabitkan orang ramai, kena tanya juga. Macam mana kita bawa subuh macam biasa, okey? Boleh. Cepatlah. Kita ikut Imam Ghazali lah. Imam Ghazali kata baca kuliah dengan qul huwallah. Ikut ya. Kena baca tu. Tak pun baca biasa je.
panjang-panjang yang sederhana pada kita. Baik. Jadi tentang panjang dan pendek surah ni ada berbagai-bagai pendapat dan pandangan. Berdasarkan imam-imam ni, ulama-ulama ni berdasarkan kepada riwayat-riwayat pada mereka. Terdapat 10 pendapat salaf mengenai surah yang panjang. Tentang surah panjang ada 10 pendapat. Surah mana yang dinamakan panjang? Tak panjang sangat pun. Tak panjang. Imam bacaan ni fasih, masya-Allah. Sedap pun sedap dengar. Sedap dengar tak? Contohlah, kalau nasi lemak sedap, sambal sedap, nasinya sedap lemak, telurnya mencukup, ikan bilisnya sedap rangup, bukan ikan bilis kulit kayu yang liat kunyah tak hancur tu, makan banyak pun boleh habis tak? Sepinggan, insya-Allah. Nasi lemak, ya Allah, ikan bilisnya hitam-hitam, keras liat, sambal pun tak berapa sedap, nasi pun nama nasi lemak, tapi yang sebenarnya nasi tak lemak, sikit pun tak boleh nak habis. Bandingannya macam tu lah. Kalau tak habis, tak apalah, cukup lah. Nasi lemak banyak lah, banyak, boleh habis lah. Biasa kedai ni, nasi lemak ni sedap. Jadi begitulah tentang surah-surah. Ialah ya, imam-imam tu elok bacaannya. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Terdapat 10 pendapat salaf mengenai surah yang panjang. Surah panjang tu surah apa? Surah panjang tu surah apa yang dinamakan sebagai surah yang panjang? Bukan terlalu panjang sangat pun. Tak terlalu panjang sangat pun. Kalau sedap tak terasa sangat. Kalau tak sedap tu terasa lah panjang ni. Macam tu lah. Kalau sedap makanan ni banyak pun tak sedap habis. Kalau makanan tak sedap ni sikit pun tak lalu habis. Umpamanya macam tu lah. Teh tarik umpamanya segelas tinggi tu, kalau sedap kena dengan teh dia, kena dengan susu dia, kena dengan lemak dia. Kalau teh gelas pendek tu je tak habis. Tak habis lah. Nak cakap malas lah. Teh pun kurang, susu pun kurang. Awak. Itulah bandingannya. Apa dia 10 antara yang panjang disebutkan oleh salaf? As-Saffat, ya, surah As-Saffat, Al-Jathiyah, Al-Qital, Al-Fath, surah Al-Fath, surah Al-Hujurat, surah Qaf. Surah Qaf ni antara yang disunatkan baca semasa bila? Sembahyang hari raya. Sembahyang raya semua cuti? Adalah beberapa kerat orang yang kerja hari raya ni, adalah sikit-sikit. Tak pernah lagi imam baca surah Qaf hari raya. Try kali. Try kali. Saya tak puas lah, tak ingat berapa muka surat lah. 3-4 muka surat je lah. Ya? 5,5. 3,5. Surah Qaf disunatkan baca Rasulullah. Rasulullah perbuat baca pada sembahyang hari raya surah Qaf. Bacalah. Akan selalu setahun sekali nak puasa macam tu lah. Right. Kemudian suratul Saff. Suratul Saff tak panjang, tapi dinamakan panjang lah sebahagian. Ini di kalangan salaf, pendapat di kalangan salaf. Suratul Saff satu muka lebih tu. Kemudian At-Tabarak, surah Al-Mulk, tak panjang pun. Dan Al-A'la lagi tak sampai satu muka pun, surah Al-A'la. Dan Ad-Duha, ada juga di kalangan salaf yang meletakkan surah Ad-Duha surah yang panjang. Ini pandangan-pandangan lah, pandangan-pandangan di kalangan salaf. Ada 10 surah disebut sebagai surah yang panjang. Tapi dalam banyak-banyak tu Ad-Duha yang paling pendek sekali. Ad-Duha yang paling pendek sekali. Baik, itu 10 pendapat. Imam Nawawi sebutnya mana? An-Nawawi mentarjih di dalam kitab Ad-Daqaiq dan kitab At-Tahrir. Kat sana Imam Nawawi nyatakan bahawa surah yang panjang ialah surah Al-Hujurat. Al-Hujurat.
Bolehlah nak cuba-cuba. Nah, cuba-cuba. Kalau orang yang hafiz bolehlah. Hafiz boleh lah. Imam tak hafiz kena letak Quran dekat depan tu. Ha? Baik. Al-Hujurat. Berdasarkan pendapat tersebut, Imam Nawawi sebut macam tu di dalam Daqaiq dan juga Tahrir dia. Al-Hujurat. Berdasarkan pendapat tersebut, surah yang panjang adalah seperti Al-Hujurat dan Al-Qamar dan Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman itu di antara yang panjang-panjang yang telah ditarjihkan oleh Imam Nawawi. Ataupun kita nak ambil apa-apa surah, itu surah-surah yang secara khusus disebutkan. Atau kita ambil pada mana-mana pertengahan surah-surah yang panjangnya ayatnya berlebih kurang, macam tu. Ini surah-surah yang sempurna, ya. Yang sempurna. Permulaannya, ibtidaknya dengan juga pengakhirannya sempurna, selesai satu surah. Kalau nak diambil mana-mana surah daripada surah-surah yang panjang, lebih kurang macam itulah. Surah pertengahan yang ditarjih oleh Imam Nawawi dalam Daqaiq dan juga Tahrir seperti surah Asy-Syams dan surah Al-Lail. Itu surah tu berdiri lah, dia ikut tertib, tertib mushaf. Wa syamsi wa duhaha, dan surah Al-Lail. Manakala itu surah yang sederhana, ya, surah Asy-Syams surah yang sederhana, tak panjang pun. Tak panjang, tak sampai satu muka surat. Begitu juga surah Al-Lail, tak sampai satu muka surat. Manakala surah pendek seperti surah Al-Asr dan Al-Ikhlas, surah ini tak panjang pun, pendek. Tapi kita ni biasa orang masyarakat kita ni, kalau sebahagian ulama biasa masyarakat kita berpegang mana surah-surah yang pendek ni bermula selepas daripada suratul Duha, bawa ke bawah. Dia pendek lah. Itu yang pendek-pendek. Dia pendek lah. Ada pendapat mengatakan surah panjang, ini pendapat lain. Tadi Imam Nawawi dia tarjih macam tu. Ada pendapat mengatakan surah panjang bermula daripada Al-Hujurat sehingga surah An-Naba. Sehingga surah An-Naba pada An-Naba. Bahawa ujung-ujung belakang Al-Quran. Surah sederhana panjang pula ialah dari surah An-Naba hingga surah Ad-Duha. Itu yang sederhana. Ini setengah, pandangan setengah ulama. Manakala surah pendek pula ialah daripada Ad-Duha hingga An-Nas. Ini yang masyarakat kita banyak amal kan. Surah pendek ni Ad-Duha daripada An-Nas yang banyak diamalkan. Itu sebab kebiasaan masa kita kecil dulu, saya kecil dulu itulah. Kalau macam maghrib tu sekitar tu lah, daripada Ad-Duha bawa ke bawah tu biasa. Di antara surah-surah itulah dibacakan pada pada sembahyang maghrib. Dia ikut pendapat ni, itu surah-surah yang pendek. Nampak sehingga Ad-Duha tu surah yang sederhana. Surah yang panjang tu Al-Hujurat hingga surah An-Naba. Tapi jangan tinggal langsung lah. Tinggal langsung tak ada langsung, ya, tak ada. Tinggal langsung tak ada. Baca satu ayat, boleh juga satu ayat, tapi kurang sempurna lah baca ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim, Allahu Akbar. Bolehnya Yasin pun dah 2 huruf lah. 2 huruf lah. Al-Quran wa alfu harfin wa 25 alfi harfin, faman qara'ahu sabiran muhtasiban kana lahu bi kulli harfin zawjatun min al-huril 'ain. Tapi baca sebab nakkan bidadari, satu huruf tu kerana nakkan bidadari, kalau ulama-ulama tasawuf meletakkan sebagai syirik khafi, syirik tersembunyi. Patut baca ikhlas. Rasulullah beritahu tu kerana targhib, nak galakkan je, bukan matlamat pun, nak bagi galakkan. Tapi bagi orang yang lebih-lebih sampai taraf ikhlas, martabat ikhlas, semua tu diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Semua tu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ikhlas ni tak ada apa dah, dia baca aja, dia khidmat, dia buat kebajikan, dia buat ibadat. Ya, tu sebagai galakan kan. Ada yang tarhib tu semua nak bagi galakan, nak bagi orang suka, ataupun dalam itu amaran-amaran, ancaman-ancaman daripada melakukan kesalahan, dosa apa semua. Tapi manusia macam tu. Sebab umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan semua ahli ikhlas, bukannya mukhlis, bukannya mukhlisin. Jadi memang manusia. Kenapa manusia tak buat kesalahan-kesalahan? Kerana takut hukuman. Sebab takut hukuman. Kalau tak ada hukuman, hukuman redah je. Macam tu lah contohnya. Bagi orang yang ikhlas, buat kebaikan, buat kebajikan, dia tak mengharapkan sesuatu. Memang sesuatu. Itu cerita di kalangan ulama-ulama tasawuf lain pula. Tapi bagi orang awam ni, orang biasa begitulah. Nak bagi suka, nak dapat galakan, suka gemar kepada ibadat, ataupun takut mengerjakan maksiat, dia kena ada tarhib dan tarhib. Begitulah. Baik, rasanya setakat tu dulu. Kita insya-Allah kita sambung pada masa akan datang pula tentang pendapat-pendapat antaranya Ibnu Abdissalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.